Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan pada pagi ini adalah siri yang ke-35 di mana insya-Allah kita menyambung lagi perbahasan tentang al-awaridul muktasabah. Kita masih lagi dalam membincangkan tentang halangan-halangan yang boleh memberi kesan kepada beberapa hukum dan juga berkaitan dengan ahliyatul wujub dan juga ahliyatul ada'. Di mana pada kuliah-kuliah yang lepas kita telah pun menyentuh al-awaridul muktasabah, iaitu satu halangan di mana halangan-halangan ini dilakukan ataupun berpunca daripada perbuatan mukallaf itu sendiri. Di mana di bawah al-awaridul muktasabah, pada kuliah-kuliah yang lepas kita telah menyentuh berkenaan dengan yang pertama adalah al-jahlu, jahil, yang kedua al-khata', tersilap ataupun tersalah, dan yang ketiga al-hazlu, iaitu main-main. Dia tidak bermaksud untuk melakukan ataupun dia tidak serius, dia hanya main-main sahaja. Ada kaitan ataupun ada hukum hakam yang tertentu. Kemudian yang keempat, pada kuliah-kuliah yang lepas kita juga menyentuh berkenaan dengan as-safah, iaitu mereka yang boros ataupun tidak pandai menguruskan harta mereka. Dan insya-Allah pada pagi ini tajuk yang kelima di bawah al-awaridul muktasabah ialah as-sakru, iaitu mabuk. Apa maksud mabuk? Kan, as-sakru huwa zawalul aqli bitanawulil khamri. Kan, yang dimaksudkan asalnya as-sakru ini ialah hilang akal disebabkan mengambil minuman keras ataupun minuman keras. Kan, di mana apabila hilang akal, seseorang individu itu dia tidak akan ingat apa yang terjadi ketika dia mabuk. Itu kebiasaanlah, kebiasaannya. Sebab bila mabuk ni dia akan menghilangkan kewarasan seseorang individu itu. Kan? Baik. Jadi mabuk ini dia akan menghentikan fungsi akal dan akan menghalang seseorang individu itu daripada boleh membezakan antara baik buruk. Kan? Sebab itu kadang-kadang bila orang mabuk ni dia cakap merapu, kan? Ataupun dia buat satu tindakan yang mengakibatkan kematian ke, contoh macam kes dekat Malaysia ni banyak berlaku. Bila mabuk, kan, bawa kereta langgar orang, kan, menyebabkan kematian. Jadi benda-benda tu dia tak sedar sebab apa, dia dalam keadaan mabuk. Kan? Oleh itu, orang yang hilang akal ni, kalau nak ikut, maka akan hilanglah kelayakan ahliyatul ada'-nya. Kan? Dan orang mabuk ni, dia tak boleh melaksanakan taklif. Sebab apa? Sebab syarat utama untuk melaksanakan ibadat dalam Islam ini ialah adanya al-aqlu. Kan? Iaitu adanya sifat idrak, boleh memahami ataupun boleh mengetahui apa yang dia nak buat. Jadi orang mabuk ni dia hilang akal, maka dia tidak dikenakan taklif ketika dia mabuk itu. Kan? Okey. Tetapi ada beberapa keadaan di kalangan para fuqaha kita menjelaskan bahawa ada beberapa hukum hakam yang akan diambil kira walaupun seseorang itu mabuk. Nanti kita akan perincikan selepas ini. Okey. Dan pada asasnya para fuqaha membahagikan kepada orang yang hilang akal ataupun mabuk ini disebabkan dua faktor. Yang pertama, faktor yang dibenarkan ataupun faktor yang dimaafkan sebenarnya. Faktor yang dimaafkan, yang tidak akan diambil kira, yang tidak berdosa, kan? Kerana dia hilang akal itu disebabkan apa, nanti kita akan tengok.
Jadi itu kategori pertama, hilang akal ataupun mabuk disebabkan perkara yang dimaafkan. Dan yang kedua, sudah tentu hilang akal ataupun mabuk ini disebabkan perkara yang diharamkan dan ikhtiar dia atas dasar dia ada pilihan, tetapi dia tetap melakukan perkara tersebut dalam keadaan dia tahu benda tu arak, dadah dan sebagainya, maka bila dia buat, dia akan dia tu haram lah. Jadi bila kita bercakap pasal mabuk ni ataupun hilang akal secara generalnya, dia bukan sahaja disebabkan arak sahaja, dadah termasuk juga. Kalau arak ni kita faham asalnya dia adalah perahan anggur, itu asalnya lah. Tetapi sekarang ni dengan banyak jenama, banyak nama, kan? Yang penting ialah sekiranya sesuatu minuman, makanan, malah kalau sayur-sayuran yang contoh macam tumbuhan, ketum sekarang ni, asalnya ketum tu tidak ada masalah pun, tetapi sekarang ni disebabkan orang ramai menyalahgunakan ketum itu, maka ia telah dimasukkan di bawah akta yang berkaitan dengan racun dan sebagainya, yang boleh dikenakan tindakan kalau seseorang itu menanam ketum, apatah lagi memproses ketum itu untuk buat minuman keras ataupun minuman yang memabukkan. Jadi itu fuqaha bahagikan kepada mabuk disebabkan perkara yang dimaafkan dan mabuk disebabkan perkara yang haram. Okey, yang pertama, mabuk disebabkan perkara yang harus ataupun perkara yang dimaafkan, iaitu dalam keadaan seseorang itu minum minuman keras itu kerana darurat. Okey. Jadi mungkin kata ni contoh selalu ulama kita bagi tahu masuk hutan lah, kita tersesat berhari-hari, puncak air tak jumpa, tiba-tiba terjumpalah satu botol arak yang mungkin ditinggalkan oleh orang yang pernah lalu kawasan tu, contohlah kan. Jadi kita dah berhari-hari kan tak minum, tak makan, kan. Kita minum sedikit, tiba-tiba mabuk. Okey. Jadi mabuk ketika itu dimaafkan sebab kita dalam keadaan darurat, kan. Tetapi kalau ada pilihan, maksudnya ada botol arak, tiba-tiba ada satu botol mineral water contohnya, maka ketika itu wajib kita pilih yang mineral water itulah. Okey. Ataupun seseorang itu minum minuman keras disebabkan paksaan. Ada orang paksa dia, kalau hang tak minum aku bunuh hang. Dan orang yang memaksa itu memang boleh melaksanakan paksaan tersebut. Kita kena tangkap dengan musuh contohnya. Dia kata kalau kita tak minum, dia akan bunuh kita. Jadi kita ni iman tak apa nak kuat. Maka kalau kita minum itu, ketika itu dimaafkan dan tidak berdosa. Dan kalau berlaku mabuk akibat paksaan tu pun kita dimaafkan. Ataupun kita minum sesuatu minuman yang kita tak tahu benda tu rupanya arak. Dan kita ingatkan air biasa ataupun mungkin air jus biasa kan, rupanya arak, pun dimaafkan. Ataupun kita minum ubat, kan, tiba-tiba kita minum ataupun makan ubat, tiba-tiba mabuk, kan, hilang akal contohnya, maka ketika itu pun dianggap sebagai perkara yang dimaafkan. Okey. Jadi hukum orang mabuk ataupun hukum orang hilang akal disebabkan perkara yang harus ataupun perkara yang dimaafkan ini adalah seumpama hukum orang yang pengsan, kan. Kalau orang pengsan ini tidak menjadi mukallaf ataupun tidak dipertanggungjawab untuk melaksanakan apa-apa hak Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia pengsan itu, kan, tetapi dia kena qada, kan, selepas dia dah sedarlah, kan. Jadi begitulah juga orang yang mabuk akibat perkara yang dimaafkan. Jadi contohlah waktu solat lah contoh, kan. Jadi kalau nak dia minum ubat lah contohnya, tiba-tiba hilang akal, mungkin ubat tu tak serasi dengan dia dan sebagainya. Jadi masuk waktu zuhur,
Dan dia hilang akal tu sampailah ke maghrib contohnya, melibatkan satu waktu, dua waktu, dan itu sebagai contohlah kita bagi ya. Maka ketika dia hilang akal itu memang tidak wajib lah. Sebab apa? Dia hilang akal kan, dan dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia minum ubat tu asalnya harus kan, cuma mungkin tak berapa nak serasi dan sebagainya, hilang akal. Maka bila dia dah meninggalkan waktu zuhur, waktu asar dan sebagainya contohnya, maka bila dia dah sedar waktu maghrib tu, maka dia kena qada lah. Ya, sebab apa? Sebab dia telah meninggalkan waktu solat. Okey. Dan orang yang mabuk disebabkan perkara yang harus ini, tadi kita dah sebut hukum dia sama seperti orang pengsan ataupun orang yang tidur. Jadi kalaulah ketika contoh orang tidur kan, dia meracau, kan? Dia pergi jual kereta dia, kan? Apa lagi? Dia ikrar berzina contohnya. Dalam keadaan dia orang panggil meracau kan. Ketika itu hukum tu tidak diambil kira. Maka begitulah juga hukum orang mabuk yang diharuskan ataupun yang dimaafkan ini. Baik, itu dari segi kita panggil tasarrufat al-qawliyah. Tasarrufat al-qawliyah iaitu yang berbentuk percakapan. Jadi ketika dia mabuk, akibat diharuskan itu, dia talak isteri dia tak jatuh, dia melakukan akad transaksi tidak sah, kan? Apa lagi, dia iqrar melakukan jenayah pun tidak dikira. Adapun tasarrufat fi'liyah iaitu yang berbentuk perbuatan, walaupun dari segi dosa dia tidak berdosa, tetapi apa yang berkaitan dengan hak-hak hamba, maka dia kena bayar ganti rugi. Contoh, dia katakan tadi kan, dia minum ubat, tiba-tiba dia hilang akal, kan? Lepas tu dalam dia duk hilang akal tu, dia pecahkan cermin kereta orang contohnya. Maka dari segi dosa memang dia tidak berdosa, tetapi yang dia pecahkan kereta orang tu kena bayar ganti rugi, dhaman al-mutlafat. Dan dari segi itu yang melibatkan hak individu lain. Tapi kalau dia melakukan jenayah akibat dia mabuk yang dimaafkan itu, pun tidak dikenakan apa-apa hukuman. Contoh dia bila dia mabuk akibat minum ubat tadi tu, pergi berzina dengan orang, maka dia tidak dikenakan hukum wuduk lah. Sebab mabuknya itu akibat benda yang asalnya dia bukan atas pilihan dia, kan? Dia tak menjangka bahawa apa yang dia minum itu rupanya arak, kan? Dia ingatkan air jus biasa, tiba-tiba dia mabuk. Jadi dia melakukan jenayah, maka ketika itu dia tidak dikenakan apa-apa hukuman. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mabuk akibat mabuk yang diharamkan, kan? Dia tahu itu adalah arak. Tak kisahlah whisky ke tequila ke bir ke, kan? Apa-apa sajalah. Kan? Dia tahu benda tu arak, kan? Dan dengan pilihan dia tanpa ada paksaan, kan? Tanpa tersilap, dia pergi ambil arak itu, dia minum, dan akibat itu dia mabuk. Jadi yang kita nak bincang ni hak ni, iaitu mabuk akibat atas pilihan diri sendiri. Okey, rupa-rupanya dalam bab mabuk dengan sebab yang diharamkan dan atas pilihan sendiri pun ada khilaf fuqaha dalam menentukan hukum orang mabuk ini, kan? Dan sejauh mana diambil kira tasarrufat ataupun tindakan ataupun perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh orang mabuk yang atas pilihan sendiri ni. Okey. Rupanya ada khilaf juga, kan? Dan sebab khilaf fuqaha ni ialah dia ambil minuman keras tu ataupun arak tu memang haram dah, kan? Tetapi selepas itu bila dia mabuk, maka apa ucapan dia, apa tindak perbuatannya selepas mabuk itu yang menjadi
perdebatan ataupun khilaf di kalangan fuqaha. Semua ittifaq, ya, semua bersetuju bahawa mengambil barang ataupun minuman keras yang diharamkan adalah haram. Itu semua ittifaq. Kan? Cuma bila lepas mabuk itu keluar perkataan macam tadilah talaknya ataupun dia iqrar zinanya dan sebagainya, adakah dia ambil kira ataupun bagaimana? Itu kita panggil ada dia punya pendetilan yang kita akan perincikan. Okey. Adapun yang berkaitan dengan tasarrufat qauliyah, iaitu tindak tanduk berbentuk percakapan. Sebahagian daripada fuqaha menyatakan bahawa ibaratus sakran saqitah, iaitu ucapan yang dilakukan oleh orang mabuk, tak kisah yang mabuk disebabkan harus ataupun haram, dianggap tergugur, maksudnya tidak diambil kira. Kan? Jadi apa sahaja yang keluar daripada mulut orang mabuk, maka tidak boleh diambil tindakan. Kan? Dan tidak ada kesan syar'i apa-apa. Kan? Jadi talaknya tak jatuh, jual belinya tak sah, kemudian apa saja transaksi akad yang dilakukannya pun tak sah. Ini adalah pandangan daripada mazhab Zahiri, Ja'fari, Uthman Al-Bati dan juga Al-Laith, kan? Dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Dan juga ada satu pandangan oleh Imam At-Tahawi daripada mazhab Hanafiyah. Yang kedua, ataupun pendapat yang kedua menyatakan bahawa ucapan yang dikeluarkan ataupun yang disebut oleh orang mabuk akan diambil kira dan akan berlaku kesan-kesan dari segi syaraknya. Kan? Jadi apabila ini pandangan kedua, mazhab kedua, apabila dia mentalakkan isteri dalam keadaan mabuk, maka sah talaknya. Begitu juga segala tindakan ataupun bentuk percakapan yang lain. Macam tadi, kalau dia jual kereta sah, kita panggil jual beli, transaksi muamalah apa semua tu kan. Itu setengah pandangan yang kedua. Ini adalah pandangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki. Tetapi mazhab yang kedua ini juga ada memperincikan tentang pandangan ini pada sesetengah tindak tanduk yang berbentuk percakapan. Di sisi ulama Hanafiyah, kan, menyatakan bahawa segala ucapan yang dilakukan oleh orang mabuk yang atas dasar pilihan diri dia sendiri itu sah kecuali murtad. Kan? Kecuali murtad dan iqrar benda yang boleh dirujuk. Kan? Itu di sisi mazhab Hanafi. Adapun di sisi mazhab Maliki menyatakan bahawa ucapan yang keluar daripada mulut orang mabuk ini sah kecuali iqrar dan juga transaksi muamalat. Kan? Dan namun mazhab Hanafi dan Maliki bersetuju dan ittifaq bahawa kalau bab talak yang terkeluar daripada mulut seorang yang mabuk sah ataupun jatuh. Kan? Baik. Itu dari segi ucapan yang keluar daripada mulut orang mabuk. Adapun yang berkaitan dengan perbuatan orang mabuk yang sengaja ini, yang ikhtiar, biikhtiarihi itu. Okey. Tidak ada khilaf perbuatan yang berkaitan dengan hak hamba, maka ia akan diambil kira dari segi kena bayar ganti rugi, dhamanul mutlafat yang tadilah. Dia minum mabuk, lepas tu aksiden langgar kereta orang, maka dia kena bayar ganti rugi. Kan? Ataupun dia mengakibatkan kematian ataupun merosakkan harta orang, maka dhamina ma atlafa, maka dia wajib membayar ganti rugi. Okay. Tetapi dari segi boleh tak kalau dikenakan hukuman yang berbentuk badani, iaitu apabila dia contoh dia bunuh orang, kan, dan sebagainya, maka jumhur fuqaha menyatakan iya, boleh. Sebab apa? Sebab dia bunuh orang tu walaupun dia dalam keadaan dia tidak sedar diri, tidak ada akal, tetapi puncanya ialah dia mengambil dengan sebab pilihan dia sendiri. Dia bukan dipaksa. Kan?
Jadi mengikut jumhur, ia boleh diambil tindakan kalau dia bunuh orang, kan. Dan kalau dia berzina, boleh diambil tindakan sebatan 100 rotan bagi orang yang ghairul muhsan dan rejam sampai mati kalau yang dah muhsan. Okey. Tapi ada juga pandangan daripada mazhab Zahiri dan juga Uthman Al-Batti ini menyatakan orang yang mabuk tidak perlu dikenakan hukuman yang berbentuk badani ini, kan, dan tidak dikenakan hukuman hudud kecuali hukum hudud minum arak tu sahaja. Jadi kalau dia minum arak lepas tu dia pergi berzina, kan, kalau mengikut mazhab Zahiri dia hanya dikenakan hukuman hudud sebatan 40 sebatan sahaja, kan, tidak dikenakan hukuman hudud zina. Okey. Mazhab ini, yakni mazhab Zahiri ini, mereka berdalilkan firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat sekiranya kamu mabuk sehingga kamu faham apa yang kamu katakan, rukun qauli itu. Jadi pada pandangan mazhab Zahiri ini, orang mabuk la yadri ma yaqul, dia tidak tahu apa yang dia sebut. Sebab dia memang hilang akal. Okey. Jadi siapa yang tidak memahami apa yang dia cakap, maka dia tidaklah dikenakan apa-apa hukuman. Sama ada talaknya tidak diambil kira, ataupun transaksi muamalatnya pun tidak diambil kira. Kerana apa? Kerana ketika dia mabuk, dia ghairu mukhatab. Dia bukan orang yang taklif. Okey. Dan dari segi dalil akli yang digunakan oleh mazhab Zahiri menyatakan bahawa sifat al-fahmu ataupun al-idrak, memahami dan mengetahui apa yang kita lakukan itu adalah manatut taklif. Dia dikaitkan dengan taklif. Maksudnya pentaklifan ni, kalau kita nak laksanakan ibadat, yang paling penting seperti mana yang kita sebutkan tadi, sifat memahami, al-fahmu dan juga al-idrak, at-tamyiz, iaitu al-aqlu. Jadi bila akal tak ada, maka taklif tidak berlaku, kan? Taklif hanya untuk orang berakal. Jadi walaupun orang mabuk tu asalnya berakal, tetapi bila dia dah mula ambil kita panggil barang yang diharamkan itu, maka dia hilang akal. Maka bila hilang akal, dia tidak dikenakan apa-apa hukuman yang timbul selepas itu. Tetapi perbuatan dia ambil minuman keras tu memang semua ittifaq, memang haram dan boleh dikenakan hukuman hudud sebatan, 40 sebatan tu. Dan cuma yang selepas itu, bila dia mabuk, dia langgar kereta orang, dia berzina, dia bunuh orang, dia melakukan transaksi muamalah dan sebagainya, itu semua tidak diambil kira. Itu mengikut mazhab Zahiri, ya. Dan tidak ada beza antara orang yang mabuk disebabkan perkara yang dimaafkan ataupun perkara yang diharamkan. Sama saja, sebab dua-dua tu tidak ada akal. Okey. Adapun mazhab jumhur yang ni ada pecahan ataupun ada penelitian. Dari segi mazhab yang menyatakan bahawa jatuh talak orang mabuk ini dan juga sah apa sahaja tasarrufat qauliyahnya, kan, dan boleh diambil hukuman badaniah di atas semua jenayah yang dilakukan oleh orang mabuk. Kerana apa? Kerana orang mabuk ini dia menyebabkan hilang akal tu disebabkan pilihan dia sendiri. Okey. Jadi disebabkan itu dia telah melakukan maksiat. Jadi apabila dia telah melakukan maksiat, maka ia tidak berhak untuk menerima keringanan hukum. Sebab kita dah tahulah kesan daripada arak itu cukup besar. Bila orang hilang akal ni, dia boleh ataupun mampu melakukan apa-apa yang di luar batasan akal, sebab dia memang hilang akal. Okey. Itu pandangan yang menyatakan orang yang mabuk boleh dikenakan hukuman sebab dia telah melakukan maksiat dengan mengambil arak. Jadi
bila dia mengambil melakukan ataupun minum arak tu, dia telah melakukan maksiat, dan maksiat itu tidak melayakkan dia tu mendapat keringanan hukum. Okey. Okey. Adapun pandangan fuqaha yang membezakan antara tasarrufat qauliyah, kan, dan juga dari segi tasarrufat badaniah ini, okey. Okey, dia punya poin begini. Fuqaha yang membezakan antara qauli dengan fi'li ini, yang qauli tidak diambil tidak dikenakan hukuman, ataupun tidak berlaku kesan apa-apa, maksudnya tak sah lah, ataupun tidak berlaku lah. Dan apabila dia melakukan jenayah, dikenakan tindakan. Ada juga pandangan fuqaha yang berkata begitu, kan. Kerana apa? Kerana kita mengenepikan ucapan dia tu tidak mengandungi apa-apa masalah, kan. Contoh macam dia menceraikan isteri dia, tak sah mengikut mazhab ni lah, kan. Dia jual beli, tak sah, kan. Jadi kalau kita tak ambil kira yang tu pun, dia tidak tidak memberi kesan apa-apa. Ini pada pandangan mazhab ni lah, kan. Kerana al-qaulul mujarrad min ghairil aqil la mafsadata fihi. Kerana semata-mata mengucapkan kalam yang dia ceraikan isteri, dia jual beli apa semua tu daripada orang yang tidak berakal, kan, dia tidak ada mafsadah, kan? Maksudnya tidak berlaku apa-apa, kan, berbanding perbuatan, kan, berbanding perbuatan. Kerana bila perbuatan ini dia melibatkan orang lain, kan, dia melibatkan fizikal ataupun jasad orang lain, maka benda ni dia berbeza kalau sekadar ucapan. Kalau ucapan memang tak ada kesan apa-apa sebab dia hanya ucapan sahaja. Ini pada pandangan mazhab ini. Jadi sebab itu mazhab ini membezakan antara perbuatan yang qauli dengan perbuatan yang fi'li, kan. Yang qauli tak jadi apa-apa, kalau dia cerai tak jatuh talak, dia jual beli tak sah. Tetapi bila dia bunuh orang, dia berzina dengan orang, maka akan dikenakan tindakan. Yang seterusnya, mazhab Hanafi menyatakan orang mabuk ini tidak murtad bila dia mengucapkan ucapan murtad, tak sah ataupun tidak jatuh murtad. Dan iqrarnya yang mengandungi benda yang boleh dirojok, kan, jual beli ke nikah kahwin dan sebagainya, itu pun tidak sah, kan. Kerana apa? Kerana murtad ialah menukar i'tiqad daripada Islam kepada kufur. Dan i'tiqad dia tidak akan terangkat kecuali dengan niat, kan? Dengan niat ataupun dengan kita panggil kesedaran untuk tukar agama, kan? Jadi orang mabuk ni dia tidak ada akal. Bila tidak ada akal, maka tidak berlaku qasad ataupun niat ataupun kesengajaan itu. Jadi minum arak haram. Tetapi apabila dia mengucapkan ucapan kufur, pada pandangan mazhab Hanafi tidak jatuh kufur. Tapi mazhab Syafi'i kata boleh jatuh, dan diminta untuk bertaubat. Okey. Jadi orang mabuk ni kalau dalam bab ucapan murtad ni, dia tak sama macam orang yang tak mabuk, kan. Kalau pandang mazhab Hanafi tak jatuh. Okey. Dalam bab iqrar, dalam beberapa perkara yang melibatkan iqrar, kerana pada pandangan mazhab Hanafi, orang mabuk ni dia punya diri dia tu tak stabil. Okey. Jadi bila tak stabil, maka boleh jadi benda tu bermaksud rojok, kan. Maksudnya dia tidak mahu benda tu berlakulah, kan. Dan dia ucap benda tu dia tidak sedar, kan. Jadi pada pandangan mazhab Hanafi, kalau dia iqrar, maka iqrarnya tidak jatuh apa-apa hukum, kan. Contoh kalau dia iqrar melakukan zina,
Mabuk-mabuk dia kata dulu aku pernah berzina dan sebagainya dalam keadaan mabuk. Maka pada pandangan mazhab Hanafi tidak diambil kira ikrar tersebut, kan? Sebab apa? Sebab ada syubhah, kan? Itu pandangan mazhab Hanafi lah. Okey. Okey, mazhab Maliki pula, kan, dalam menyatakan bahawa sama juga tidak diambil kira ucapan transaksi muamalat yang dilakukan oleh orang mabuk, dan juga segala ikrar oleh orang mabuk pun tidak diambil kira, kerana syarat untuk sah dalam apa-apa akad ialah sifat tamyiz, iaitu boleh membezakan ataupun ada kesedaran, idrak dan juga al-fahmu. Wala tamyiza wala idraka li as-sakran. Tetapi sifat tamyiz dan idrak itu tidak berlaku kepada orang mabuk, maka tidak sah apa-apa ucapan beliau. Dan okey, so dalam perbincangan ni yang kita dapat melihat bahawa mazhab Syafi'i agak strict, kan, dalam bab tindakan ataupun ucapan dan juga perbuatan yang dilakukan ataupun yang disebut oleh orang mabuk. Manakala dalam mazhab Hanafi, Maliki dan sebagainya itu ada sedikit pendetilan. Okey, jadi kalau ikut dalam kitab Al-Wajiz ini, Dr. Abdul Karim Zaidan mentarjihkan pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan mazhab yang menyatakan tidak berlaku ataupun tidak diambil kira dan tidak ada apa-apa sekiranya seseorang mabuk itu mengucapkan sesuatu, contoh macam dia talafuz bi kalimatil kufri, ataupun dia menceraikan isteri dia, ataupun dia jual beli dan sebagainya, itu tidak ada apa-apa, tidak berlaku, kan, kerana dia mabuk. Tetapi dosa dia mengambil minum keras tu tetap ada dan boleh dikenakan hukuman hudud. Itu pandangan yang ditarjihkan oleh oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh ini. Jadi setakat itu sahaja perbahasan kita berkenaan dengan as-sakru, yang pada asas dan pada umumnya ada perbezaan di kalangan para fuqaha kita dalam menjelaskan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan orang mabuk. Seperti mana tadi kita sebut, kalau dalam mazhab Syafi'i kita memang agak strict, iaitu sekiranya orang mabuk itu melakukan ucapan tertentu akan diambil kira, dan juga sekiranya dia melakukan jenayah juga diambil kira. Kerana apa? Kerana dia hilang akal itu disebabkan ikhtiar dia sendiri, kan? Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.